Perhatian, penceritaan hanya sekadar perkongsian kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni stay tune sampai habis untuk dengarkan perkongsian dalam video kali ni. Aku nak kongsikan kepada korang. Buat yang baru tengok ni, baru mengenali Faiz Cerita, support hanya dengan subscribe, like dan share. Aku nak kongsikan kisah dalam video kali ni berkenaan dengan satu kisah. Tapi kisah ni bukan berkait dengan hantu, bukan berkait dengan yalah macam kisah-kisah yang sebelum ni, bukan berkait dengan makhluk-makhluk halus lah. Tapi kisah yang aku nak kongsikan ni adalah berdasarkan kisah benar. Yang aku nak ceritakan kepada korang ni adalah crime story. Aku tak pasti sama ada korang pernah dengar ataupun tidak, berkenaan dengan kisah penculikan. Yang di mana kisah penculikan ni geng, memang berlaku di luar negara lah. Kisah penculikan ni terjadi pada tahun 1984. Kisah ni bertajuk The Abduction of Lisa McVie. Satu kisah yang tergempar juga pada tahun tu. Dan kisah ni pernah juga difilmkan. Waktu difilmkan tu memang kisah ni sering diperkatakan, diperbualkan tau. Kalau korang belum tengok, aku sarankan korang boleh try tengok. Sebab kisah ni memang penuh dengan suspense, penuh dengan emosi yang sedih. Memang yalah, memang aku sangat-sangat sarankan. Tapi sebelum korang tengok cerita tu, korang kena standby lah dulu remote kawalan jauh TV korang. Sebab ada babak-babak yang faham-faham je lah kan, babak-babak yang macam tu. Jadi bila korang agak-agak sampai nak ke babak macam tu, bolehlah korang skip cepat-cepat kan. Janganlah pula kata tertengok, tak sengaja, remote rosak dan sebagainya. Kes penculikan Lisa McVie ni berlaku pada November tahun 1984, di mana ketika tu Lisa ni baru berusia 17 tahun. Dia diculik oleh seorang lelaki yang dikatakan lelaki tu adalah merupakan pembunuh bersiri, yang nama lelaki tu adalah Bobby Joe Long. Nama dia panjang juga. Yelah, nama pun long kan, panjang lah. Jadi aku sebut Bobby Joe sudahlah kan, pendek sikit. Kejadian ketika itu, Lisa ni dalam perjalanan nak balik ke rumah tau. Waktu tu dia baru habis kerja. 2-3 hari sebelum penculikan Lisa ni, sebenarnya dia ada perasan ada sebuah kereta ni memang ada yang mengekori dia tau. 2-3 hari sebelum kejadian. Pada hari kejadian tu, waktu dia nak balik, memang dia nampak kereta tu. Waktu dia nampak tu, memang dia dah panik lah. Dia memang cepat-cepat nak kayuh basikal dia, nak balik ke rumah lah. Dan dia pun masa tu balik seorang diri. Masa tu keadaan sekeliling memang sunyi, tak ada kereta yang lalu lalang. Bila dia nampak kereta tu, dia memang cepat-cepat nak balik. Tapi dia tak sangka pula dia boleh kena culik dengan Bobby Joe ni. Sebab dia nampak kereta tu, dia ingat ada orang kat dalam. Rupa-rupanya si Bobby Joe ni, dia parking kereta dia dekat satu tempat ni, tapi dia tak ada dalam kereta tu. Apa yang dia buat tu hanya nak menarik perhatian si Lisa ni je. Dia berada kat tempat lain. Jadi dalam keadaan Lisa ni leka tengok kereta tu, dia terus tangkap Lisa tu dan bawa masuk ke dalam kereta. Dan dalam kereta tu jugalah dia memperkosa si Lisa ni. Sebenarnya Lisa ni dalam perjalanan dia nak balik ke rumah tu, dia memang dah ada niat nak bunuh diri dah. Dia pun dah siapkan nota. Nota tu dia dah siap tulis dah. Tujuan dia buat macam tu sebab Lisa ni tertekan akibat dia selalu dicabul oleh teman lelaki nenek dia. Dan Lisa ni, dia duduk dengan nenek dia sejak dia berumur 14 tahun geng. Korang bayangkan, daripada usia dia 14 tahun sampai umur 17 tahun, dia dicabul oleh teman lelaki nenek dia ni. Lama tu. Jadi oleh sebab tu dia rasa stres sangat. Memang membuatkan dia terpaksa buat satu keputusan nak bunuh diri. Waktu kejadian dia kena culik tu lah. Kalau dia tak kena culik, memang dia sampai rumah memang dia nak bunuh diri lah. Tapi disebabkan dia dah kena culik, jadi tak jadilah. Lepas Bobby Joe tu dah bawa masuk Lisa ni dalam kereta, dia dah memperkosa Lisa. Dia tutup mata Lisa ni untuk dia bawa Lisa ni ke sebuah apartmen, ke tempat tinggal dia lah. Bila sampai dia dekat apartmen tu juga, Bobby ni mengambil tindakan untuk memperkosa Lisa ni berkali-kali. Kalau korang nak tahu, walaupun keadaan Lisa tu dalam keadaan yang macam tu, dia panik dan sebagainya kan, dia takut, tapi dia bijak. Sebab apa tau? Walaupun dia tak nampak muka Bobby Joe ni tadi, tapi daripada awal dia dah kena colik ni, dia berusaha untuk melarikan diri. Sejak Bobby Joe tu bawa masuk dia ke dalam kereta, Lisa ni dia dah mula menghitung anggaran masa.
Maksudnya dia dah macam ada hitungan dia lah. Dari dia masuk dalam kereta tu nak ke apartmen Bobijo ni, dia kira berapa minit. Selain daripada tu, Lisa ni juga ada menyentuh muka Bobijo ni, macam bahagian rambut, telinga, hidung. Tujuan Lisa ni buat macam tu, apa yang dia bagi tahulah selepas dah selesai semuanya, dia terpaksa buat macam tu sebab perkara tersebut adalah maklumat penting. Sekiranya dia berjaya melarikan diri untuk pergi ke pihak polis. Bukan tu je, sewaktu dekat dalam apartmen Bobijo ni, Lisa ni ada pergi tandas, tapi dalam keadaan mata yang tertutup lah. Sebab Bobijo tu memang mengawal dia ni. Tapi pada masa dia dalam tandas tu, dia adalah pegang beberapa objek macam sinki, cermin, dengan harapan pihak polis dapat mengesan DNA miliknya untuk menjadikan bukti lah. Dalam usaha Lisa nak keluar daripada apartmen Bobijo ni, yelah dalam usaha dia nak minta lah Bobijo ni lepaskan dia, dia terpaksa menggunakan cara psikologi untuk dia memperdayakan si Bobijo ni. Dalam erti kata yang boleh kita faham, Lisa ni kononnya dia menjadi seorang gadis yang sangat mengambil berat pasal Bobijo ni. Pada masa yang sama, Lisa ni cuba nak meraih simpati Bobijo ni dengan mengada-adakan cerita yang kononnya bapa Lisa ni dalam keadaan yang tenat. Berkali-kali jugalah Lisa ni cuba untuk memperdayakan Bobijo ni, dan akhirnya Bobijo ni pun terpedaya. Bobijo ni memang betul-betul dia percayakan Lisa ni. Bobijo ni dia bersetuju nak melepaskan Lisa ni dalam tempoh waktu yang sangat singkat guys. Sebab kalau diikutkan, sebelum Lisa ni ada mangsa-mangsa lain lagi, tapi semuanya berakhir dengan kematian. Dan untuk mencari mereka ni semua makan masa yang sangat lama. Tapi untuk Lisa ni, dia boleh terpedaya dan dia bebaskan Lisa ni dalam 26 jam. Dalam perjalanan Bobby ni nak hantar Lisa ni balik, dia ada singgah dekat satu tempat ni, dia nak keluarkan duit. Jadi lagi sekali Lisa ni dia dapat satu maklumat penting, satu bukti lah untuk dia sampaikan kepada pihak polis. Bila sampai dekat satu tempat ni, Bobijo ni dia pun turunkanlah si Lisa ni tadi. Bila si Lisa ni dah turun daripada kereta Bobijo ni, dia tak buang masa lah. Memang dia tak melengahkan masa, dia terus cepat-cepat pergi ke pihak polis. Bila dah sampai ke pihak polis, Lisa pun bagi tahulah segala maklumat yang dia ada, segala maklumat yang dia tahu. Dengan hasil maklumat yang diberikan oleh Lisa ni, Bobijo pun berjaya ditangkap dalam pada masa yang sangat-sangat singkat. Ringkasan pasal Bobijo ni, dia seorang pembunuh bersiri yang di mana dia telah membunuh seramai 10 orang wanita pada tahun 1980-an. Bobijo ni dia dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1895. Selepas membuat pengakuan bersalah lah pada tahun 2019, barulah hukuman mati dijalankan ke atas Bobijo ni. Dan waktu hukuman mati yang dijalankan ke atas Bobijo ni, Lisa adalah seorang individu yang waktu tu dia duduk baris paling depan untuk menyaksikan kematian Bobijo ni. Jadi itulah geng, kisah crime story yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Yang dimana kisah ni sebenarnya memang bukanlah seram macam cerita-cerita hantu macam video-video yang sebelum ni. Tapi yelah, pada aku memang kisah ni satu kisah yang seram jugalah, walaupun ianya merupakan crime story. Dan kisah ni merupakan kisah benar. Jadi kalau korang nak tahu keadaan dia macam mana, suasana dia macam mana, mungkin korang yang tengah tengok ni mungkin ada yang pernah tengok, ada yang pernah tahu kisah ni, ataupun ada yang tak tahu. Kalau korang nak tahu, korang boleh saksikan cerita Believe Me ni. Itu adalah kisah pasal Lisa ni lah. Dan sekiranya korang yang tengah tengok ni tahu pasal kisah ni, kalau korang ada apa-apa penilaian, komen yang korang nak berikan, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Sekiranya aku ada tersalah cakap, tersalah info ke, ataupun ada kata-kata yang kurang selesa buat korang, aku minta maaf banyak-banyak geng. Tapi aku akan cubalah perbaiki segala kelemahan dan kekurangan sedaya upaya untuk memberi tatapan yang terbaik buat korang. Dan aku harap korang stay tune untuk support Faiz Cerita. Dan buat yang baru tengok ni guys, jangan lupa untuk support dengan subscribe, like dan share. Bukan sahaja untuk video ni, tapi juga video-video yang lain, video-video yang di masa akan datang. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak sampaikan, yang aku nak kongsikan kepada korang. Dan aku harap korang sudikanlah untuk stay support. Sebelum aku terlupa guys, aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada korang semualah. Semoga korang semua dapat menjalani ibadah di dalam bulan puasa ni dalam keadaan yang sihat, keadaan yang bertenaga.
dan aku tak dapat nak belah jasa kebaikan korang semua yang sudi support, sudi tengok. Terima kasih banyak-banyak. Aku sentiasa mendoakan korang semuanya agar sihat selalu, dilimpahkan rezeki yang sangat luas dan panjang umur. Amin. Dan kalau korang ada kisah seram yang korang nak kongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Kita jumpa dalam next video insya-Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Habis cerita. Thanks watching.